الله أكبر ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله ولا استعانة إلا به. والحمد لله ولا ثناء إلا عليه. والصلاة والسلام على رحمة الله للعالمين ومسك ختام لسائر الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فنقول اللهم أجرنا من النار ونقول اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا وسبيلا لمن اهتدى. واقدر لنا ولهذه الأمة المحمدية الخيرة الخير حيث كان وأينما كانوا فإنك تقدر ونحن لا نقدر وإنك على كل شيء قدير. فأنت تعلم ونحن لا نعلم وإنك أنت علام الغيوب. اللهم اجعلنا من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا. بشرنا بإحسانك في الدنيا رؤيا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ووف لنا بجودك يوم القيامة لقيا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وارزقنا بعفوك يوم النشور شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا جميعا وللحاضرين والغائبين من صالح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وصل اللهم يا ربنا صلاة جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد واغشه اللهم بنورك كما غشيته سحابة تجليات فنظر إلى وجهك الكريم وبحقيقة الحقائق كلم مولاه العظيم الذي أعاذه من كل سوء. اللهم فرج كربنا كما وعدت أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وعلى آله وصحبه آمين. اللهم آمين يا كريم. Yang dikasihi Al-Fadhil Tuan Imam, seluruh ahli jatuhan kuasa masjid, pegawai-pegawai masjid, sidang jamaah, muslimin muslimat, ibu-ibu dan ayah-ayah sesaudara dan sesaudari, mudah-mudahan semua kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, puji dan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurniaan Allah Subhanahu wa taala, maka pada malam ini lagi sekali Allah Subhanahu wa taala kurniakan pertemuan untuk kita. Mudah-mudahan sepanjang kita berada dalam rumah Allah Subhanahu wa taala ini dengan berniat i'tikaf insya-Allah dapat kita manfaatkan waktu ini dengan suatu perkara yang mudah-mudahan kita harapkan dan kita doakan beroleh kebaikan dan keberkatan dengan curahan rahmat dan limpah kurnia daripada Allah, doa daripada para malaikatillah, duduk bersama dengan saudara dan saudari kita yang mudah-mudahan semuanya daripada kalangan para salihin insya-Allah. Itu akan menjernihkan hati kita dan akan mengikis segala kotoran dan juga karat hati yang ada bertapuk dalam hati kita mudah-mudahan insya-Allah. Terlebih istimewa untuk kita baca kitab karangan para ulama. Di samping ilmu yang kita dapat dengan kurniaan Allah insya-Allah, keberkatan yang Allah kurniakan kepada para ulama dan para wali-walinya itu mudah-mudahan juga kita mendapat serpihan daripada anwar, daripada cahaya kebaikan dan keberkatan yang Allah kurniakan kepada mereka insya-Allah. Kita sambung insya-Allah sementara masuknya salat fardu isya. Masuk isya kita lajak sekitar 5 minit macam tu kita berhentilah insya-Allah. Jadi dalam kurang lebih 8:45 macam kita berhenti insya-Allah. Kita masih lagi bersama dengan kitab Bisyaratul Amilin wa Nadharatul Ghafilin yang dikarang oleh Syekh Al-Musannif Al-Alim Al-Allamah Syekh Ahmad Ibn Muhammad Zain Ibn Mustafa Ibn Muhammad Al-Fatani ataupun yang ma'ruf dikenali dengan Syekh Al-Allamah Syekh Ahmad Al-Fatani radhiyallahu anhu wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi asrarihi wa bi anwarihi wa bihi fid darain amin.
kita masih lagi tidak selesai daripada membaca muqaddimah kitab ini, iaitu pada tengok kalau naskah kitab Jawi itu pada muka surat yang kedua, iaitu pada baris yang ke 1 2 3 4 5 6 7 pada baris yang ke-8 daripada atas di hujung itu, iaitu hingga hari perbalasan. Itu naskah kitab dalam kitab Jawi. Dalam kitab Rumi boleh buka juga muka surat 2 itu, sambung atas itu, wa ba'du fa hadhihi risalatun, di situ insyaallah muka surat 2 di atas itu. Baik, ila an qala asy-syaikhul musannif rahimahullah wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi asrarihi wa bi anwarihi wa bihi fid darain amin. Sambung, wa ba'du fa hadhihi risalatun awda'tu fiha min al-kalam an-nabawiyyati abwaban. Adapun kemudian daripada itu, wa ba'du, adapun kemudian daripada itu, maka ini suatu risalah. Yani fa hadhihi risalatun, maka ini suatu risalah. Awda'tu fiha min al-kalam an-nabawiyyati abwaba. Satu risalah yang hamba taruhkan padanya daripada segala kalimah yang dibangsakan kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam akan beberapa bab. Jadi apa yang disebutkan dalam kitab ini itu merupakan sebahagian daripada hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disusun mengikut beberapa bab yang tertentu. Jadi al-kalam an-nabawiyyah itu merujuk kepada hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersifat qauli. Karena kita sebut pada muqaddimah ataupun pada siri-siri pertemuan kita yang lalu, itu kalau disebut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mudahnya kita fahami, hadis itu ada hadis yang disebutkan sebagai hadisun qauli, iaitu hadis yang berupa perkataan Nabi SAW yang kita dah dengar, qala Rasulullah, qala Sayyiduna Rasulullah, itu dipanggil hadisun qauli, hadis yang dibangsakan kepada perkataan ataupun hadis yang merupakan ucapan atau perkataan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Ini banyaklah selalu kita jumpa. Ada hadis disebut hadisun fi'li, iaitu hadis yang dibangsakan ataupun hadis yang merupakan perbuatan baginda Nabi SAW, perbuatan baginda Nabi yang diriwayatkan oleh para sahabat, ataupun hadis yang menunjukkan perbuatan Nabi, apa yang dilakukan, yang dibuat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu dipanggil hadisun fi'li. Ada hadis yang berupa pengakuan Nabi, dipanggil hadisun taqriri, iaitu Nabi tak sebut, Nabi tak buat, tetapi dalam hadis itu menunjukkan Nabi merestui dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat ataupun apa yang diucapkan oleh para sahabat. Nabi memberikan suatu bentuk penyataan ataupun suatu bentuk ikrar, perakuan bahwasanya perkara tersebut tidak bercanggah dengan syariat. Sama ada dalam hadis Nabi puji apa yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ataupun Nabi berdiam diri dengan suatu perkara yang berlaku dilakukan oleh sahabat, itu dipanggil takrir. Itu dipanggil takrir, hadisun takriri. Ada hadis disebut hadisun wasfiyun sifah, itu hadis yang menceritakan tentang sifat-sifat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada sifat zahir tubuh badan baginda Nabi, sifat penciptaan, dipanggil khalqiyah, sifat penciptaan ataupun zahir fizikal Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam yang mulia dan sempurna itu, ataupun sifat yang berupa akhlak peribadi Nabi. Jadi sifat ada dua, satu sifat yang merupakan sifat fizikal yang sempurna yang Allah kurniakan kepada baginda Nabi SAW, ataupun sifat dengan makna akhlak peribadi baginda Nabi SAW. Jadi ini dipanggil beberapa bahagian ataupun beberapa bentuk hadis. Ada hadis qauli, hadis fi'li, hadis taqriri dan hadis wasfi. Maka dalam kitab kita ini Tuan Musannif kita mengatakan bahawasan dalam kitab ini beliau taruhkan, yakni beliau letakkan dan beliau susun beberapa daripada al-kalam an-nabawiyyah, iaitu perkataan-perkataan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam abwaban, iaitu akan beberapa bab, yakni disusun dalam beberapa bab. Setiap bab itu diberikan ataupun bersandarkan sandaran hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Baik, lagi
fiha minal hikamil mustafawiyyati ma tadammana irghaban wa irhaba. Fiha yakni di dalamnya, yakni di dalamnya, yakni di dalam risalah ini. Fiha yakni fi hadhihi risalah, di dalamnya, di dalam risalah ini, minal hikamil mustafawiyyah, daripada beberapa hikmah yang dibangsakan kepada Mustafa. Al-Mustafa salah satu daripada baginda Nabi SAW. Sayyiduna Al-Mustafa, Al-Mujtaba, Al-Muqtafa, itu sebahagian daripada nama-nama baginda Rasulullah SAW. Nama Nabi ini banyak. Yang masyhur Muhammad dan juga Ahmad, dan juga ada nama-nama lain seperti mana warid dalam hadis Nabi SAW, termasuklah Al-Mustafa. Jadi disebut apa? Disebut dalam kitab ini fiha yakni di dalamnya, yakni di dalam kitab ini, al-hikami min al-hikamil mustafawiyyah, daripada beberapa hikmah yang dibangsakan kepada Sayyidina Al-Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Hikmah makna ilmu ataupun hadis Nabi SAW. Hikmah itu merujuk kepada hadis Nabi SAW. Perkataan al-hikmah dalam Al-Quran sebahagiannya makna apa? Makna hadis Nabi SAW. Seperti mana warid dalam surah Al-Jumu'ah yang kita baca tu, walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minkum, walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, iaitu tugas hikmah Allah utuskan Nabi itu mengajarkan kepada umat manusia Al-Kitab, yakni Al-Quran, wal hikmah, yakni hadis. Hadis-hadis baginda Nabi SAW. Jadi Al-Hikam Al-Mustafawiyah, yang dikatakan hikmah yang dibangsakan kepada Sayyidina Al-Mustafa SAW itu, yakni hadis-hadis baginda Nabi SAW. Barang yang mengandung ia akan menggemarkan dan akan menggemarkan pada berbuat taat. Ma tadammana itu iaitu barang yang mengandung ia irghaban, akan menggemarkan pada berbuat taat, wa irhaban, dan menakutkan daripada mengerjakan maksiat. Perkataan irghaban dan irhaban pun barangkali kita biasa dengar tapi tak perasan. Kita biasa dengar perkataan targhib ataupun tarhib. Targhib ni makna apa? Targhib makna menggalakkan kepada suatu perbuatan kebaikan dan kebajikan atau perbuatan taat. Daripada perkataan raghaba yuraghibu targhiban. Raghaba makna kita menggemarkan, kita menyukakan, kita menggalakkan diri kita dan orang lain untuk buat amal taat. Ada lagi satu istilah saya panggil tarhib. Tarhib makna kita menakutkan, kita menggemparkan, kita mengancam ataupun kita menggerunkan diri kita dan orang lain daripada melakukan perkara-perkara maksiat yang boleh mendedahkan kita kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi irhaban itu diterjemahkan apa? Menggemarkan pada berbuat taat. Jadi hadis-hadis yang dihimpunkan dalam risalah ini apa hikmah dan apa tujuannya adalah untuk apa? Menggalakkan kita berbuat amal taat. Dan juga satu lagi irhaban, ada hadis-hadis yang sifatnya apa? Hikmahnya adalah untuk menakutkan kita ataupun untuk menggemparkan kita daripada mengerjakan maksiat. Kerana yang baik itu akan membawa kepada redha Allah dan juga apa? Rahmat Allah dan ganjaran syurga yang dijanjikan Allah. Tetapi maksiat yang dilakukan oleh hamba boleh bawa kepada apa? Kepada dosa, kecelaan, kemurkaan, dan terancam dengan azab seksa Allah Subhanahu wa taala. Walaupun siapa nak masuk syurga, siapa nak masuk neraka kita tak tahu, tetapi segala-galanya telah ditentukan oleh Allah. Sudah ada senarai hamba-hamba yang akan ke syurga. Allahumma ya karim ij'alna minhum. Dan juga ada senarai hamba-hamba Allah yang akan ditempatkan dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Wal'iyadzu billah. Allahumma ihfazna min kulli makruh wa afina min kulli su'. Kita mohon mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada perkara-perkara tak elok dan juga hindarkan kita daripada segala keburukan. Walaupun tak tahu siapa nak ke syurga, siapa nak ke neraka, tetapi perkara berkaitan dengan syurga dan neraka telah pun Allah Subhanahu wa taala datangkan perkhabarannya dalam Al-Quran. Bahkan syurga dan neraka ni telah pun Allah Taala ciptakan dan telah pun ada menanti-nanti ahlinya.
Sebab itu warid dalam hadis, siapa yang minta pada Allah, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah, ataupun Allahumma adkhilnil jannah, ya Allah masukkanlah aku dalam syurga, 3 kali dia baca doa tu, maka syurga akan minta pada Allah, ya Allah masukkanlah hamba-Mu ni yang sungguh-sungguh dia minta untuk dimasukkan ke dalam aku. Siapa-siapa yang baca Allahumma ajirni minan nar, ya Allah jauhkan aku, selamatkan aku daripada neraka 3 kali, maka neraka akan beritahu pada Allah, ya Allah jauhkanlah hamba-Mu yang seorang yang berdoa ni supaya dia jauh daripada aku, jauhkanlah dia daripada aku. Makna syurga telah pun ada. Bahkan dalam Al-Quran kalau kita baca cerita syurga ni disebut apa? Uiddat lil muttaqin. Uiddat dalam bahasa Arab itu fi'il madhi yang mabni lil majhul. Uiddat yakni maksud kalau terjemah salin bahasa Melayu kita kata yang telah disediakan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Ai uiddat hadhil jannah, telah disediakan syurga itu bagi mereka yang sungguh dan istiqamah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan termasuk daripada makhluk Allah yang Allah Taala kekalkan, walaupun selepas ditiup sangkakala itu tidak akan dimusnahkan apa dia? Syurga dan neraka. Kalau tidak salah ada 8 benda. Antaranya 8 benda, 8 makhluk yang Allah tidak binasakan. Walaupun sekalian makhluk lain dibinasakan, 8 ni Allah Taala tak binasa. Seperti mana kata Sayyiduna Al-Imam Suyuti, Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti radhiyallahu ta'ala anhu menghimpunkan 8 makhluk itu dalam nazam ataupun rangkap syairnya. Beliau mengatakan apa? Mengatakan thamaniyatun ya'ummuhal baqa'u, thamaniyatun ya'ummuhal baqa'u minal khalqi wal baquna fi hayyizil adam. Thamaniyatun ya'ummuha hukmul baqa'i minal khalqi wal baquna fi hayyizil adam. Hiya al-'arsy wal kursiyyu jannatun wa narun wa 'ajbun wa arwahun kadzal lawh wal qalam. Ada 8 benda. Thamaniyatun, 8 benda. Ya'ummuhal baqa'u yang Allah Subhanahu wa taala senaraikan makhluk-makhluk tersebut daripada makhluk yang dikekalkan. Bukan makna dikekal macam sifat Allah, sifat baqa' itu bukan. Kekal kerana Allah Subhanahu wa taala tentu dan Allah berkehendak makhluk ini dikekalkan, tidak dimusnahkan, tidak dibinasakan. Samaniyatun ya'ummuha hukmul baqa'u. 8 benda yang Allah Subhanahu wa taala hukumkan dia kekal walaupun makhluk lain dibinasakan. Minal khalqi wal baquna fi hayyizil adam, daripada makhluk 8 dikekal ketika mana semua makhluk lain itu dah dibinasakan oleh Allah. Apa dia? Hiyal arsyu, iaitu arasy Allah, wal kursi yang Allah Taala ciptakan, jannatun wa narun, syurga dan juga neraka. Al arsyu wal kursi, jannatun wa nar. Kemudian ajbun, iaitu ajbuz zanab, tulang cenonot kita tu, tulang hujung, tulang belakang tu, ajbuz zanab, ajbun dikekalkan, wa arwahun, dan ruh-ruh juga tidak dibinasakan, dikekalkan. Kadzal lauhu, dan juga begitu juga lauhul mahfuz, wal qalam, dan juga qalam yang diciptakan Allah. Jadi ini 8 perkara, termasuk antaranya syurga dan neraka. Thamaniyatun ya'ummuha hukmul baqa' minal khalqi wal baquna fi hayyizil adam, hiyal arsy wal kursiyyu jannatun wa narun wa ajbun wa arwahun kadzal lauhu wal qalam. Jadi apa yang kita buat daripada kebaikan, Allah janjikan dengan apa? Dengan suatu yang menggemarkan kita, iaitulah nikmat rahmat Allah dan kurniaan nikmat yang tidak ada taranya dalam syurga. Tetapi maksiat yang kita lakukan itu terancam dengan dosa, terancam dengan kecelaan, iaitulah azab siksa Allah, kecuali kalau mereka yang bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah tak zalim pada kita. Rahmat Allah itu lebih luas daripada kemurkaannya. Walaupun kita berdosa, Allah berjanji siapa-siapa yang sungguh-sungguh minta ampun dan istighfar pada Allah. Semua kita biasa buat silap dalam perjalanan hidup kita, kecil besar, orang tahu ke orang tak tahu ke, orang kata macam-macam. Yang penting kalau sungguh kita berubah, maka jangan berlengah dan jangan kita terkesan dengan apa yang diucapkan oleh lidah manusia. Kerana Allah sendiri memberikan jaminan selama mana hamba tu nak bertaubat, beristighfar pada Allah, Allah berjanji. Kita pernah sebut dulu, kalau masih ingat, ketika mana syaitan bersumpah depan Allah, syaitan kata wa izzatika wa jalalik, ya Allah, demi keagunganmu, demi kebesaranmu, la azalu ughwi ibna adam,
Aku akan sentiasa menyesatkan anak Adam madamat arwahuhum fi ajsamihim, selama mana ruh mereka berada dalam jasad mereka. Mana selama mana anak Adam tu hidup, aku tak akan berhenti untuk menyesatkannya daripada jalan kebenaran. Lalu apa Allah jawab kepada iblis? Allah kata, wa izzati wa jalali, demi kemuliaanku dan demi kebesaranku, la azalu aghfiru lahum mastaghfaruni, aku akan sentiasa memberikan keampunan kepada hamba-hambaku selama mana mereka beristighfar minta ampun padaku. Allah. Jadi rahmat Allah itu luas. Jangan kita rasa kecewa dan putus asa untuk berubah dalam hidup kita kembali ke pangkal jalan. Manusia percaya tak percaya pada kita, tetapi hati kita, Allah tahu kalau sungguh kita kembali kepada Allah, Allah tidak akan biarkan kita sendirian dalam perjalanan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kitab ni dia kata apa padanya? Di dalamnya daripada beberapa hikmah yang dibangsakan kepada Sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, barang yang mengandung ia akan menggemarkan pada berbuat taat dan menakutkan daripada mengerjakan maksiat. Lagi, wa qad taraktu dhikra asanidiha ikhtisaran wa i'timadan ala akhdhiha min al-kutub al-mu'tamadati atau al-mu'tamidati al-mushtaharati ishtihara, dan telah hamba tinggalkan. Wa qad taraktu makna saya ataupun hamba tinggalkan asanidiha, zikra asanidiha, telah hamba tinggalkan menyebutkan segala sanadnya, yakni sanad hadis itu. Sanad-sanad hadis dalam kita baca nanti kita akan jumpa lah, kita masuk bab ni, kita baru dalam muqaddimah. Nanti bila kita masuk dalam bab-bab huraian tu, satu bab disebutkan hadis, hadis itu disebutkan terus kepada apa? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun qala sayyiduna Rasulullah sallam. Tidak disebut sanad. Apa makna sanad? Yang ni teknikal sikitlah. Sanad ini ialah rangkaian perawi yang menghubungkan apa? Yang berhubung dengan teks hadis. Dia panggil dalam istilah ilmu mustalah hadis yang dikatakan sanad, ataupun disebut juga al-isnad, ataupun disebut juga al-musnad. As-sanad wal isnadu wal musnadu. Itu mana apa? Dia panggil apa? Dia panggil rangkaian perawi. Rangkaian perawi yang berhubung atau bersambung dengan sanad. Rangkaian perawi, silsilatul rijal al-musilatu lil matni, rangkaian perawi yang berhubung dengan sanad. Makna hadis tu sampai kepada kita melalui jalan perawi hadis. Karena kita tak dengar hadis langsung daripada Nabi. Macam mana kita kata qala Rasulullah, asma'ta qala Rasulullah, adakah kamu dengar Rasul sebut? Kita tak dengar. Tapi sampai ucapan dan hadis itu kepada kita melalui jalan periwayatan para muhaddisin ataupun para ruwah, para perawi hadis. Ada perawi daripada kalangan sahabah radhiyallahu anhum ajma'in, ada perawi daripada at-tabi'in, iaitu mereka yang selepas daripada zaman yang tak sempat bertemu dengan Nabi tetapi berguru dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian zaman kemudian atba'it tabi'in atau tabi'it tabi'in, itu mereka yang berguru dengan para tabi'in. Sampailah kepada zaman hadis dibukukan, maka dibukukan hadis, contoh macam hadis sahih al-jami' macam kitab Sahih Bukhari, kitab Sahih Muslim dan sebagainya. Jadi dalam ilmu hadis, disiplin ilmu hadis itu diriwayatkan dengan bersanad. Hadis dibacakan dengan bersanad. Tetapi di sini ini bukan kitab hadis. Ini cuma kitab apa? Kitab untuk memberikan apa? Memberikan kita penghayatan makna hadis dan juga apa? Memberikan panduan. Maka oleh kerana itu tuan musannif, tuan syekh kita ini radhiyallahu anhu mengatakan, aku sebut hadis tetapi aku tidak sebut sanadnya. Bukan makna hadis itu tak bersanad. Kerana hadis yang tak ada sanad ini termasuk daripada hadis apa? Hadis yang dhaif. Hadis yang terputus sanadnya ataupun hadis yang dia panggil tergantung, hadis yang muallaq. Terus tengok terus main dekat sabda Nabi. Daripada siapa dia yang riwayat hadis ni kita tak tahu. Jadi dalam ilmu hadis yang muallaq itu daripada hadis yang dhaif. Tapi di sini disebut apa? Disebut secara ta'liq, yang disebut secara tidak disebut sanad. Bukan kerana dia tak tahu, tetapi untuk apa? Untuk meringkaskan supaya mudah kita baca.
Tapi kalau kita rujuk hadis-hadis dalam kitab hadis, maka kita akan jumpalah hadis ni riwayat siapa sahabat yang meriwayatkannya, daripada jalur mana dan sebagainya. Yang tu rasanya perlu kepada satu ilmu yang lain lah. Macam kita orang awam, kita nak berinteraksi dengan ilmu hadis tu, kadang-kadang kalau tak ada kelengkap ilmu mustalah, itu kita tidak akan mampu untuk mempelajarinya. Jadi oleh kerana kitab ini manfaatnya untuk apa? Untuk umum orang awam, supaya apa? Supaya mengambil faham daripada pesanan baginda Nabi SAW. Maka sebab itu tidak disebutkan sanad hadis ataupun rangkaian perawi hadis. Maka katanya apa? Dan telah hamba tinggalkan menyebutkan segala sanadnya, yakni sanad hadis-hadis tersebut, kerana menuntuti ikhtisar. Kerana apa? Menuntuti ikhtisar, kerana untuk ikhtisar, untuk meringkaskan. Dan kerana berpegang hamba atas mengembalikan dia daripada beberapa kitab yang mu'tamad, yang masyhur, ia akan sebagai masyhur. Yang kedua, dia tak sebut sanad. Kenapa? Kerana hadis-hadis ini sudah pun dirujuk dalam kitab-kitab yang muktabar. Jadi tak perlu diragui tentang kesahihan ataupun tentang kesubutan hadis ini. Hadis ini adalah hadis yang sabit, ada di dalam kitab mu'tamad. Al-kutub al-mu'tamadah ataupun al-mu'tamidah adalah kitab-kitab yang dipanggil, yang dipegang, ataupun kitab-kitab yang menjadi rujukan yang jelas di kalangan para ahli ilmu. Jadi tak perlu diragui. Contoh, kita dengar orang baca hadis, contoh khatib, contoh dia baca hadis atau khutbah, dia kata dalam sebuah hadis yang telah diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari di dalam kitab sahih beliau, sabda Nabi SAW, contoh dia. Ataupun disebut nama sahabat rawil a'la daripada Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya beliau mendengar baginda Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Contoh dia lah akhiri. Walaupun tak disebut sanad itu lengkap, tetapi memandai dengan mengatakan apa? Hadis ini telah pun diriwayatkan oleh Imam Bukhari ataupun Imam Muslim. Kenapa? Siapa-siapa yang nak rujuk sanad boleh rujuk kepada kitab hadis tersebut. Dan kitab hadis tersebut telah pun apa? Telah pun disebut, dinyatakan oleh penyusunnya, oleh Imam Bukhari. Contohnya kitab hadis-hadis yang ada dalam tu adalah hadis yang sahih belaka. Jadi ini panggil apa ni? Ini disiplin. Sebab tu muqaddimah kena baca. Muqaddimah ni pertama kita nak dapat doa daripada musannif. Doa yang musannif doa dalam muqaddimah tu, mudah-mudahan kita juga mendapat amin ataupun mendapat kabul daripada doa tersebut. Yang kedua, dalam muqaddimah ni musannif akan menceritakan disiplin ataupun kaedah bagaimana beliau menyusun hadis, supaya tidak ada orang yang kadang-kadang mengatakan hadis-hadis dalam ni, macam mana hadis dalam ni tak ada sanad, kita pun tak tahu adakah hadis ni sahih ke hasan ke dhaif, tak tahu. Maka bila macam muqaddimah kita tahu dah, Tuan Syekh, Tuan Musannif mengatakan hadis-hadis ni aku kutip daripada kitab-kitab yang mu'tamadah, iaitu kitab yang dipegang, kitab yang kuat hujahnya, dan kitab yang dirujuk oleh para ulama yang mu'tabar. Jadi aman kita daripada segala keraguan ketika mana kita membaca hadis-hadis ni. Kecuali lah orang yang dalam hatinya memang ada penyakit, dia memang tidak akan pernah tak akan pernah tenang dengan kebenaran. Na'udzubillah min zalik. Jenis manusia yang fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada, wa mai bila hujah lagu manapun hablil ba'ir, wa mai penuh atas belakang unta kitab dan hujah mai hempuk atas muka dia pun, kalau hati dia penyakit, maka la tu'jibuhu hadhihi kulluha, benda itu tidak akan mendatangkan puas hatinya. Tapi mudah-mudahan kita yang ada di sini, mudah-mudahan insya-Allah Allah bersihkan hati kita daripada penyakit, dan Allah hindarkan kita daripada golongan yang Allah sifatkan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Allahumma sallim. Jadi diringkaskan kerana pertama nak supaya jadi tidak disebut sanad perawi itu, supaya nak ringkaskan. Yang kedua memadai, kenapa beliau telah pun merujuk kepada kitab-kitab yang mu'tamad, kitab-kitab yang mu'tamad. Kemudian lagi, wa tawajjahtu kulla babin minha bi ayatin minal kitabil aziz munasibatin lahu ghaira mukthirin minha liyakuna al-kalamu bidhalika wajizan ada alif jatuh, wajizan liyakuna al-kalamu bidhalika
wajizan. Zai fathatain, ada alif di tu. Dan hamba pakaikan tiap-tiap bab daripadanya, yakni selain daripada hadis, setiap bab yang kita baca nanti diletakkan juga ataupun dikemukakan juga. Tuan Musannif mengemukakan juga apa? Dengan menggunakan beberapa ayat-ayat daripada Quran yang maha mulia, ayat daripada Al-Quran, daripada kitab yang mulia, iaitu Al-Quranil Karim, yang munasabah sekaliannya baginya. Ini munasabah dengan apa? Munasabah dengan apa yang nak dibicarakan dalam bab tersebut. Hal keadaannya tiada hamba membanyakkan daripadanya, tapi sebahagian sajalah. Kalau dia ikut ulama ni, kalau nak tulis lebih tebal lebih daripada ni sama tebal dengan kaki meja pun ulama boleh karang, kerana Allah Taala kurnia ilmu mereka yang kita sebut pada mukadimah dulu kan, ilmu yang luas. Tapi kadang-kadang diringkaskan. Kenapa? Kerana mengenangkan kepayahan orang nak baca. Hak nipih lagu ni pun tak berapa ramai yang pergi kutip baca, tambah kalau buat tebal sama tebal dengan tiang tu, gelap masa depan lah. Quran, hak yang Quran tu wahyu Allah, nak pegang kena dayak semayang. Kita Al-Quran mushaf tu kan, nak pegang kena dayak semayang, baca dapat pahala. Satu huruf kita baca 10 kali ganda, Allah bagi ganjaran pahala. Alif Lam Mim, Allah bagi gandaan 30 kali ganda. Baca Quran tak faham pun dapat pahala. Tu pun berkenjah tak baca Quran. Quran tu baca tak faham pun dapat apa? Dapat pahala. Janji baca pergi betul lah, kena mengaji lah. Ilmu Quran kena mengaji, ilmu tajwid kena mengaji, wajib. Baca Quran bagi betul itu hukumnya fardu ain. Walaupun belajar ilmu tajwid itu fardu kifayah, tapi beramal dengannya fardu ain. Maka sebab itu kita paling tidak kena tahu sekadarnya, walaupun tidaklah mendalam, tapi kena tahu cara bacaan yang betul secara mujawwadah atau mengikut hukum tajwid. Siapa yang tak boleh baca Quran, jangan kecil hati, pergi mengaji, pergi baca, pergi talaqi. Kalaupun tak tahu hukum, nak panggil ni idgham apa ni, ini mat apa ni, mat jaiz munfasil ke muttasil. Ahmad Jaiz kena kata, mat jaiz munfasil aku tak tahu, contoh dia lah. Tak tahu sebut nama pun tak apalah, tapi baca bagi betul. Sebab itu Quran kena ambil daripada mulut ke mulut. Para sahabat ambil Quran min fi Sayyidina Rasulullah, ay min fami Sayyidina Rasulullah. Sahabat ambil baca Quran daripada mulut Nabi SAW. Pasal itu orang dulu hantar anak pergi baca Quran, balok belakang pun tak apa, tapi boleh baca Quran. Kadang-kadang Quran ni tak jadi prioriti kita. Yang ni untuk kita insafi bersama lah, bukan kita nak sidak siapa-siapa, tidak, tapi untuk sama-sama fikir. Kalau tak boleh baca Quran, pilah cari. Kalau segan, cari orang dekat dengan kita, kita tahu kata dia boleh baca Quran. Kawan kita nampak dia pandai baca Quran, pi suruh kita baca, dia betul baca bagi betul. Masa duk belajar tu gagak-gagak kokak-kokak pun tak apalah. Siapa baca Quran kokak-kokak ni dapat 2 pahala kan. Man qara'al Qur'ana wa ta'ta'a fihi والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. Nabi kata, siapa-siapa baca Quran tergagap-gagap tapi baca juga pasal nak belajar, bagi boleh, maka dapat 2 pahala. Satu pahala tilawah baca Quran, satu lagi pahala at-tahammul ala al-masyaqqah li ajli tilawah, sanggup untuk tanggung susah semata-mata untuk belajar baca Quran, baca kitab Allah. Tak berasa nak ambil lagi ke? Kita nak cari tokeh lagu mana lagi yang pemurah sampai teratur, tak jumpa lah. Walillahil masalul a'la. Bukan kita nak nisbahkan atau nak samakan Allah dengan makhluk, bukan, tapi nak cerita itulah luasnya rahmat dan kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan guru kita ni kena mengenangkan. Kalau banyak sangat kita baik orang tak baca dan sebagainya, susah nak faham. Maka sebab itu dia kata apa? Diletakkan beberapa ayat daripada Quran yang maha mulia, yang munasabah sekaliannya, yakni munasabah sekalian ayat-ayat yang dimuatkan dalam setiap bab itu baginya, bagi bab perbahasan yang disebut di situ. Hal keadaannya tiada hamba membanyakkan daripadanya daripada ayat Quran, daripadanya yakni daripada ayat Quran itu tak letak banyak, supaya adalah perkataan dengan demikian itu pendek, yakni apa, jadi tak terlalu panjang, mudah untuk kita baca. Panjang sangat pun tak kena kerja, kadang-kadang jadi apa? Jadi jemu kan. Manusia ni biasalah jadi jemu. Jadi ulama ni hikmah, cakapnya hikmah, mengarangnya juga hikmah. Fikir tu kalau ni ikut ilmu yang Allah Taala curah dalam kepala mereka lebih pada ni.
Tapi kenapa? Kerana perasaan rahmah kepada umat. Tu yang dikatakan ulama warasatul anbiya, tu ulama pewaris para nabi. Nabi nak buat apa pun kenang akan umat Nabi. Para ulama mewarisi rahmat Nabi. Hatta dalam mengarang kitab pun mengenangkan akan apa? Akan padan otak fikir lagu mana mereka yang datang kemudian ni. Kalau panjang sangat kod nanti berat dan sebagainya. Maka diringkaskan. Jazahumullahu anna wa anil ummatil islamiyyati khairul jaza. Mudah-mudahan Allah kurniakan balasan yang baik kepada para ulama kita salafan wa khalafan, sama ada yang dulu ataupun yang kemudian. Mudah-mudahan kita juga disertakan bersama dengan para ulama insya-Allah. Allahumma amin. Bunyi dah tu, kita bawa sambung sikit lagi insya-Allah. Tak apalah, baca pelan-pelan. Jangan kata Allah malam ni boleh 3 baris ya. Jangan kata lagu tu 3 baris pun tak apalah, kita baca juga insya-Allah. Kita bacalah pelan-pelan, jangan kalut tak apa. Kita bukan nak kalut pergi menang. Lagipun malam-malam kau ada ferry dah lah ni. Kita baca pelan-pelan. Baik lagi. Jama'tuha wa tarjamtuha bil lisanil malayuwi tadhkiratan li wa li kulli man waffaqahu lil intifa'i bihima al-aliyyul qawi. Oh, bahasa pun sedap. Kita tak faham dengar senang, bunyi hujung-hujung semacam dia panggil as-saj'u tu, dia panggil saj'u. Tu orang yang berbahasa, cakapnya indah. Cakapnya indah, penuh dengan balaghahnya. Maka katanya lagi, jama'tuha wa tarjamtuha, hamba himpunkan dia dan hamba terjemahkan dia dengan bahasa Melayu, yakni hadis-hadis yang disebut di sini termasuk ayat Quran diterjemahkan dalam bahasa Melayu supaya jadi ia peringatan bagi hamba. Supaya dalam duk terjemah tu, di samping duk terjemah duk karang, maka Tuan Syekh katanya aku juga boleh mengambil pengajaran. Bila duk tulis hadis ni, maka mestilah baca hadis, mestilah juga faham ataupun mesti juga teliti hadis. Duk tulis ayat Quran, paling tidak mestilah kita baca. Jadi sambil duk karang, dia juga membaca dan juga mengambil beliau juga mengambil i'tibar. Jadi peringatan bagi hamba dan bagi tiap-tiap mereka yang ditaufikkan dia bagi mengambil manfaat dengan dia. Bukan dia saja, bahkan mudah-mudahan apa yang ditulis ni, hadis dan Quran ini, dalam kitab ini, jadi juga manfaat untuk siapa? Untuk tiap-tiap mereka daripada kalangan umat ini yang ditaufikkan dia, yakni yang diberi taufik oleh Allah. Apa makna taufik? Taufik makna kekuatan yang Allah kurniakan untuk kita berbuat taat. Kekuatan yang Allah karuniakan untuk kita berbuat taat, itu dia panggil taufik. Sebab tu taufik kena minta pada Allah. Kita minta Allah al-hidayah, petunjuk pada jalan kebenaran. Kita kena minta juga supaya taufik, iaitu Allah Subhanahu wa taala kurniakan kekuatan untuk kita berbuat taat. Kerana tanpa kurniaan taufik kita tak boleh buat taat. Sebab itu ketika mana orang sebut hayya 'alas salah, marilah mendirikan solat, apa kita jawab? La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. La haula makna tidak ada upaya untuk kita ubah daripada satu keadaan ke satu keadaan, untuk kita berubah daripada yang tak elok kepada elok. Wala quwwata, dan tak ada kekuatan untuk kita buat perkara amal taat. Tak ada upaya untuk kita hindarkan diri dari keburukan, dan tak ada kekuatan untuk kita melaksanakan kebajikan melainkan dengan kurniaan daripada Allah. Ni boleh main malam ni, boleh duk tahan lenguh lutut dengar baca kitab, itu juga taufik daripada Allah. Ikut-ikut baik balik duk lejang di rumah sonok kan, duk i'tikaf depan TV. Tak ada apa. Nawaitul i'tikaf tentu duduklah sampai tengah malam. Tapi tak kita mai, berasa nak mai, itu kurniaan kebaikan. Bukan makna kita sinyak yang tak mai, tak tahu. Yang tak mai barangkali la'alla indahum uzran la na'rifu, ada alasan dan ada keuzuran yang kita tak ketahui. Cuma saya sebut macam mula-mula dululah. Kalau tak mai itu kerana segan, mudah-mudahan Allah kurniakan taufik berubah dia jadi rajin. Kalau tak mai itu kerana sakit, mudah-mudahan Allah Ta'ala hati nak mai tapi tak boleh mai sakit, mudah-mudahan Allah muliakan niat yang baik, dapat pahala sama macam mai juga, dan mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Kalau tak mai itu dengan sebab apa? Dengan sebab ada halangan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan. Bukanlah makna kita buruk sangka dan kita benci kat kawan-kawan kita, dak. Kita sayang semua. Cuma sayang ni bila benda salah wajib tegaklah, tu makna sayang. Kalau kita tengok kawan kita buat benda tak elok,
Tapi atas nama sayang kita biar yang tu bukan sayang, yang tu sebenarnya kita telah menyebabkan dia tenggelam dalam celaka. Membiarkan teman tenggelam dalam celaka itu bukan sayang, itu khianat adab-adab muka, walaupun dia nampak zahir macam baik. Pasal sayanglah kita tegur, pakai sayanglah kadang-kadang kita sebut, tapi bukan makna lahir daripada hati yang benci. Kerana semua kita doakan mudah-mudahan Allah himpunkan semua sekali dalam kebaikan, insya-Allah. Kita tak tahu siapa nak pergi dulu dan bagaimana keadaan perhimpunan kita nanti di akhirat. Yang penting minta doa, mudah-mudahan Allah kurniakan kebaikan kepada kita semua, insya-Allah. Maka mudah-mudahan mereka yang ditaufikkan dia oleh Allah, yakni bagi mengambil manfaat dengan dia yakni dengan apa yang ditulis di sini oleh Tuhan, yakni Allah Rabbil Alamin, yang maha tinggi lagi maha kuasa. Faqad qala ta'ala, maka sungguhnya telah berfirman Allah Ta'ala, wa zakkir, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa zakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Artinya, dan mengingatkan olehmu, maka bahwasanya mengingatkan itu memberi manfaat akan segala mukmin. Allah suruh kita bagi peringatan pada diri, kena persembangan diri kita ni. Bangkit tidur pagi-pagi pesan. Kalau nama kita, contoh nama saya Ahmad Nasir, kita kata wahai Nasir, ingat elok-elok hari ni Allah Ta'ala bagi peluang kamu hidup lagi sekali, tapi tak tahu adakah sempat sampai terbenam matahari, maka hang bawa lah elok diri hang ni pagi ni. Pagi ni bawa elok diri, jangan derhaka pada Allah. Manusia ni dua saja, fabai'un nafsahu, manusia ni seakan menjual dirinya ketika mana dia hidup atas muka dunia ni, sama ada famu'tiquha atau mubiquha, atau sama ada dia bebaskan diri daripada azab Allah dengan berbuat taat, atau dia mendedahkan diri dengan kecelakaan dengan berbuat maksiat, na'udzubillah. Pesan pada diri, pesan pada ahli keluarga kita, pesan pada pasangan kita, pesan pada anak menantu kita, pesan pada anak cucu kita, pesan juga pada teman-teman kita dengan bahasa yang elok. Pesan kita ni tak lama hidup atas muka dunia ni. Bekalan yang paling penting kita nak bawa bertemu dengan Allah adalah ketakwaan kita pada Allah. Masa duk hidup ni lah kita boleh beramal kebajikan, walaupun kadang-kadang berdiri pun tak betul dah, walaupun kadang-kadang semayang atas kursi, tapi boleh buat kebajikan. Walaupun semayang sambil tidur dah tak boleh mangkit dah, ustaz saya dah 4 tahun dah tak mangkit. Sakit kan, kita pergi ziarah dia tak boleh tidur 6 malam dah, saya seminggu dah tak tidur malam, ustaz sakit tak tahu nak habaq. Kita kira hari kita tak boleh tidur, kita kira hari kita tidur sampai tak mungkin subuh haram, kita tak kira pun. Tu kita hak masa Allah uji kita kira, satu ni Allah uji ni tak boleh tidur ni 7 malam seminggu dah tak boleh tidur ni, saya 3 hari dah tak makan, sakit gigi. Dia lupa, dia ingat 3 hari, tapi hak 30 tahun Allah bagi dia makan sampai kenyang, makan sampai muntah keluar, dia tak ingat. Ni kata para ulama, ta'udduna ayyamal bala, kamu hitung hari-hari Allah uji kamu, wantansawna ayyamar rakha, tapi kamu lupa hari Allah kurniakan dengan segala kelebihan dan nikmat pada pada kamu. Maka peringatkan diri kita. Kerana apa? Kerana memperingati itu tanfa'ul mu'minin, itu akan memberi manfaat kepada orang beriman. Apakah pesanan yang paling baik? Pesanan paling baik adalah pesanan ketakwaan. Kalau ingat lagi khutbah kan, tiap-tiap minggu kita khutbah yang sama juga, siapa baca khutbah pun dia akan pesan yang tu lah, bertakwa kepada Allah. Fa inna khairaz zadi taqwa, sebaik-baik bekalan adalah ketakwaan. Bila takwa sebaik-baik bekalan, maka sudah pastilah sebaik-baik peringatan itu pesanan supaya kita bertakwa. Para sahabat pesan ke anak, kita pernah pesan ke anak, kita ingat elok-elok nak hampa ni, abah ada ke abah tak ada ke, ingat elok kita ni Allah Ta'ala mulia dengan agama Islam ni. Allah Ta'ala pilih kita, alhamdulillah lah, walaupun lagu ni tapi kita Islam. Ingatlah abah ada tak ada, jangan tinggal semayang, jaga elok kelaku, jangan buat benda yang agama tak suruh, jangan buat benda yang Allah tak suka, jangan buat benda yang bersalah dengan jalan syariat, jangan. Aku nak pesan, abah nak pesan ke hampa tu, ingat pergi elok. Abah ada, masa abah ada ni kok-kok hampa segan, kok-kok kena zakah abah tak ada, isa pun ingat pesan abah ni elok. Tu para sahabat begitu. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pesan ke anak beliau, Sayyidina Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, usika bi taqwallahi azza wa jalla, aku pesan kepada kamu wahai anakku,
dengan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Fa innahu man ittaqahu waqah, kerana sesungguhnya siapa yang bertakwa pada Allah, Allah akan pelihara dia. Wa man aqradahu jazah, siapa-siapa yang pinjamkan hartanya pada Allah, yakni belanja harta pada jalan Allah, Allah akan berikan balasan padanya. Wa man syakarahu zadahu, siapa-siapa yang bersyukur pada Allah, Allah akan tambahkan nikmat pada dia. Ij'alit taqwa nusba ainaik, letakkan takwa tu dua depan mata kamu, perhatian kamu, yang kamu kena selalu ingat tentang takwa ini, ambil perhatian. Dan juga jala'a qalbik, jadikan takwa itu sebagai apa? Pembersih jiwamu dan hatimu daripada segala karat dan juga kotoran dosa yang kamu lakukan. Jadi kenapa berpesan-pesan itu baik? Sebab itu jangan marah, jangan kecil hati kalau bahasa saya sedikit macam kalau ada lah kasar, saya minta maaf. Tapi sebolehnya saya elaklah menggunakan perkataan yang kasar. Jangan ambil hati, kerana kita menasihat kerana sayang. Kita bukan nak bertegur siapa, nak bersalam, nak peluk atas muka dunia. Kalau boleh sampai sana, sampai dalam syurga tu, sampai firman Allah, wa yanqalibu ila ahlihi masrura, Allah himpunkan keluarganya, Allah himpunkan para salihin dalam syurga. Atas muka dunia dulu kita pernah berhimpun duduk dalam majlis ilmu, dalam syurga kita duduk sembang. Ingat tak dulu masa di masjid, masa di masjid mulu-mulu masjid Aisyah tu. Ingat masa kita duduk pergi kuliah tu, seronok dulu begitu. Allah bagi ingat balik, itu nikmat yang Allah bagi ingat balik, boleh duduk sembang dalam syurga Allahu Rabbi. Sebab itu jangan kecil hati kalau kawan tegur kita. Patut-patut kita belanja dia tegur kita, belanja kopi secawan. Pasal apa? Pasal hang ni kawan aku betul hati tegur. Kalau hang tak tegur aku sesat. Nak boleh tera tu hebatlah. Hebat. Yang ada kalau kita tegur dia, lepas seminggu nampak lagu tak berapa dekat dah, kok jauh dah nampak, kadang-kadang selisih kok jauh pun kena pergi lain. Pasal apa? Tak berkenan pasal kita duk tegur. Tak apalah, kita tak kecil hati. Tapi yang kita nak bagi tahu, Allah menyatakan wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan mengingatkan olehmu maka bahawasa mengingatkan itu memberi manfaat akan segala mukmin. Kita faham hadis tu bawah sikit dah. Wa raja'an lis-sawabi liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi fayakunu zakhiratan li yaumiddin. Dan kerana harapkan bagi pahala, kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menunjuk ia akan kebajikan, maka baginya seumpama pahala orang yang memperbuatkan dia. Jadi pasal apa? Pasal apa di karang kitab ni? Pertama kerana Allah suruh bagi peringatan. Yang kedua kerana Nabi bagi tahu siapa-siapa yang tunjuk jalan kebaikan pada orang, maka orang tu buat baik, maka dia juga akan dapat pahala sama seperti mana orang yang buat. Allahu Rabbi. Dan kerana harapkan bagi pahala kerana sabda Nabi SAW, barang siapa yang menunjuk ia atas kebajikan, maka baginya seumpama pahala orang yang memperbuatkan dia. Kita ajak orang buat baik, dia buat baik dengan sebab kita ajak, kita pun boleh pahala sama. Pahala pasal kita suruh atau kita ajak dia. Maka jadi ia pahala itu pertaruhan bagi hamba pada hari perbalasan. Mudah-mudahan pahala tu nanti, kebajikan itu nanti jadi manfaat pada hari perbalasan, yakni pada hari setiap makhluk akan mendapat balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka sampailah dia kata wasammaituha bisyaratal amilin wa nadharatal ghafilin, dan hamba namakan dia, yakni risalah ini, bisyaratal amilin wa nadharatal ghafilin, artinya menyukakan bagi segala orang yang beramal dan menakutkan bagi segala orang yang lalai. Wa minallahi subhanahu wa ta'ala arjul qabula fa innahu khairu marjuwin wa akramu ma'mulin wa huwa hasbi wa ni'mal wakil wal karim wal halim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan daripada Allah subhanahu wa ta'ala hamba harapkan terima, yakni terima ni amalan ni, terima risalah ni hak dia buat titip ilmu ni, maka bahawasanya sebaik-baik yang diharapkan dan semurah-murah yang dicita-citakan, dan ialah yang memadaikan hambanya, dan sebaik-baik wakil, dan yang amat murah lagi lemah lembut, dan tiada berpaling, dan tiada diberpaling daripada maksiat, dan tiada kuasa atas taat melainkan dengan Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Ditutup mukadimah itu dengan apa? Dengan doa dan juga apa? Dan juga keselamatan diri. Apa dia? La haula wala quwata illa billah. Kita buat apa pun
serta dengan la haula wala quwata illa billah. Kalau ada kecacatan, itu kekurangan kita, mudah-mudahan kita minta Allah ampunkan kita. Kalau ada kelebihan, itu kurniaan Allah, mudah-mudahan Allah berikan ganjaran baik pada kita. Sebab itu kita tengok setiap para ulama, tiap-tiap kali dia tulis mukaddimah, di hujungnya dia letak siap-siap ada perenggan untuk selamatkan diri. Apa dia? La haula wala quwata illa billah al-aliyyil azim. Muqaddimatun fi nubzatin yasiratin wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Kita berhenti dekat tu. Lagi akan datang kita sambung pula lepas tu, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah kurniakan kebaikan kepada kita semua, insya-Allah. Jumpa pula panjang umur, sihat tubuh badan, lapang masa tak kalut, nak kena pitang tamala, insya-Allah. Kita jumpa pula pada pertemuan kita yang akan datang biiznillah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma inna nahmaduka ala kulli hal ونعوذ بك من حال أهل النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين، واهدنا كلنا يا ربنا إلى سواء السبيل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا علما نافعا لنا في الدين والدنيا والآخرة، واجعلنا من العاملين المقبولين عندك يا رب العالمين. أكرمنا بتقواك وارحمنا بترك المعاصي أبدا أبدا. اللهم إنا نسألك بحق ما سألك لنا حبيبك المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم من المغفرة والشفاعة، ونسألك يا ربنا بحق ما بشرت به حبيبك المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم وما وعدته في أمر أمته، إنا سنرضيك ولا نسوءك في أمتك، أن تجعلنا جميعا من أمة الإجابة المستجابة. اللهم حقق فيك رجاءنا، بلغ مقاصدنا، تمم نياتنا، وارحمنا وارض عنا، واستر عيوبنا وأمن روعاتنا يا رب العالمين. إنك نعم المولى ونعم المجيب، لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.